Arab yang diterjemahkan ke bahasa Melayu. Asalnya dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Yang menterjemahnya ialah Syekh Abdul Ghani Jabal Maraki. Ini yang Rumi Kalau kat sini tak silap ada yang Arab, ada yang Jawi. Ini saya bacakan yang Rumi. Baik. Masih lagi tentang adab belajar. Buku ini tentang adab belajar. Panduan belajar menurut kaedah Islam. Ke surat 40. Syarat belajar yang mesti dipatuhi yang ke-8, yang ini berusaha meneliti kelebihan dan kebaikan ilmu. Ada orang berkata malas itu berbunca daripada kurangnya penelitian terhadap kelebihan dan kebaikan ilmu. Kenapa seseorang itu jadi malas? Puncanya malas belajar sebab tak tahu kelebihan ilmu. Contoh kalau anak kita atau cucu kita malas nak pergi sekolah, dia kena cari kebaikan ataupun kelebihan ilmu tu. Mak bapak dan juga cikgu lah kena terangkan supaya datang kerajinan untuk datang sekolah dan belajar. Ada satu cerita, ni cerita benar tak benar tak tahulah, jenaka lah. Ada satu orang ni memang malas nak pergi sekolah. Biasalah macam-macam. Kena pula kalau awal tahun, lagilah. Ataupun yang baru kali pertama nak naik sekolah darjah 1, nak masuk sekolah. Itu bukan malas, itu takut. Lebih kurang lah. Alasannya takut lah, malas. Malas tak adalah, takut lah. Jadi tak nak pergi sekolah. Maknya puas pujuk pergi sekolah. Dia boleh jawab dengan mak dia. Dia cakap, cuba mak bagi satu sebab kenapa saya kena pergi sekolah. Tak payah banyak, satu sebab je. Saya ni mak, cikgu tak suka saya. Ni budak darjah 2 agaknya lah. Mungkin lah, tak tahulah kan. 2 atau lebih lah. Sebab cikgu dah kenal dia. Cikgu tak suka saya. Satu. Sebab tu saya tak nak pergi sekolah. Yang kedua, kawan-kawan saya tak suka saya. Jadi murid-murid lah, kira guru-guru tak suka dia, murid-murid pun tak suka. Adalah benda dia buat tu kan, murid-murid pun. Jadi saya malas nak pergi sekolah. Mak dia kata pergi sekolah, cuba mak bagi satu sebab. Mak dia pun cakap sambil piat telinga, kau tu guru besar, pergi sekolah. Rupanya dia guru besar. Dia cerita lah, guru besar ni cikgu-cikgu pun tak suka, murid-murid pun tak suka. Pasal apa? Tegas kan, guru besar kan tegas. Dia lebih garang daripada guru disiplin kan. Yang rotan kan sekarang, yang boleh rotan guru besar. Cikgu lain mana boleh rotan. Rupa dia guru besar, dia malas pergi sekolah. Macam-macam alasan. Mak dia kata, satu je kau kena pergi sekolah. Sebab dia satu je. Sebab kau guru besar. Kau suka ke tak suka, orang suka ke tak suka, kau kena pergi sekolah juga. Itu satu cerita je lah. Baik. Jadi murid-murid kalau malas pergi sekolah atau malas belajar, sama ada ilmu agama atau ilmu akademik, kena tahu kelebihan dan kebaikan ilmu yang dipelajari. Contoh bahasa Melayu. Kemarin saya masa ambil pengajian bahasa Melayu dekat UKM, pensyarah saya tanya, kenapa awak ambil bahasa Melayu? Macam-macam lah jawapan. Minat lah. Apa ya ke minat? Apa ya ke minat bahasa Melayu? Macam-macam lah. Sebab markah saya tinggi sebagainya. Jadi dia cerita, nama profesor yang pensyarah saya tu, nama dia apa? Profesor Dr. Teo Kok Siong. Dia ngajar bahasa Melayu. Selalu keluar TV tu, TV3. Dia ni masa mula-mula saya jumpa, saya beri salam, Assalamualaikum Prof. Saya tak tengok name tag dia. Muka dia macam Ahmad Nawab. Artis tu. Memang sebiji. Dia asal Kelantan, Cina Kelantan. Muka dia macam Melayu. Dia pernah cerita masa mengajar, masa dia kecil, dia pernah cerita dia bulan puasa, bulan Ramadan kena tangkap dengan polis. Kenapa? Awak dapati bersalah kerana makan secara terbuka. Tak bawa pula IC masa tu. Budak lagi kan, entah berjalan-jalan dengan kawan-kawan apa kan.
makan, penat-penat makan dekat warung. Warung dia lah, warung Cina lah kan. Biasa orang tak puasa kan, kalau yang orang Islam yang tak puasa kan pergi restoran bukan Islam lah kan. Pasal apa? Restoran Islam banyak yang tutup. Jadi kena tangkap sampai balai polis panggil bapak apa semua. Bapak cakap, ini anak saya. Dia bukan Melayu, dia bukan Islam, dia Cina. Kena tangkap. Oh, minta maaf, muka Melayu kata. Jadi sampai ke besar, ada rupanya muridnya beri salam. Ingatkan sombong, tak jawab. Kita beri salam dia tak jawab. Oh, mentang-mentang profesor kan, kita baru masuk universiti. Dia tak jawab. Rupanya Cina, patut tak jawab. Baik. Jadi dia kata salah satu kelebihan belajar bahasa Melayu ni, kepentingannya, contohnya dekat mahkamah. Dekat mahkamah, bahasa Melayu sangat penting. Kalau kat Malaysia lah ceritanya. Kalau kat negara lain, bahasa lain lah, ikut bahasa negara masing-masing. Jadi ada satu kes yang ini berlaku kat luar negara. Dua orang dituduh dalam kes pembunuhan. Seorang yang menyuruh, yang seorang lagi yang tembak. Jadi bahasa yang digunakan oleh orang yang menyuruh tu tadi, polis suruh serahkan pistol. Tapi yang menyuruh ni tadi dia kata give him. Give him tu bagi dia. Bagi dia tu yang si pemegang pistol ni faham, bagi tembakan. Dia salah faham. Rupa maksud si penyuruh ni tadi bagi dia pistol tu. Jadi masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah, yang menyuruh tu tadi kena hukum gantung sampai mati. Yang menembak tadi kena penjara saja. Kenapa? Pasal dia ikut arahan yang penyuruh. Mastermind dia tu yang kena kan gantung. Padahal niat dia berlainan. Maknanya kepentingan bahasa Melayu tu, kalau salah cakap boleh kena jatuh hukuman lah. Itu salah satu kepentingan bahasa Melayu. Yang lain bahasa ataupun matematik, biasalah matematik kira-kira supaya tak salah ataupun tak kena tipu. Asas baca, menulis dan juga bercakap, 3M kan, membaca, menulis, mengira. Itu kelebihan-kelebihan ilmu. Kalau dia tak tahu kelebihan-kelebihan ilmu, maka dia pun malas nak belajar. Kalau macam tu, darjah sekolah rendah je kan dah boleh. Dah pandai membaca, mengira, mengeja, membaca. Tak perlulah sampai tingkatan. Kelebihan pula kalau belajar dah masuk tingkatan, untuk dapat kerja lah biasanya. Boleh lepas PSR tu nak bekerja terus boleh. Tak ada siapa nak halang. Hukum Islam pun tak haram. Tapi padalah dengan UPSR, tak? Kalau minta gaji 1,000 tu tak dapat lah. Awak kelulusan apa? UPSR ya? UPSR, gaji UPSR lah. Faham aja lah. Kan? Sama ada kerajaan ke. Kalau kerajaan dah tak boleh sekarang. Sekarang paling kurang SPM. Kalau dulu LCE boleh lagi kan? LCE kata. LCE. Lepas tu PMR. Sekarang PT3. Kalau sekarang PT3 pun tak ada. Paling kurang sekarang SPM. Kalau SPA 8 tu kan. Jadi maknanya kalau kelebihan belajar sekarang ni memang untuk kerja lah. Tak? Belajar susah-susah yang matematik, formula dia tu kan. Fungsi kuadratik lah apa benda tu. Vektor lah, itu masuk fizik pula. Baik, tengok cita-cita awak. Kalau awak nak capai cita-cita awak sebagai apa? Doktor. Tu memanglah kena belajar bio, kimia, fizik. Kalau bukan doktor, biasa saja, sains sajalah. Ambil sains biasa. Jadi kena tahu kelebihan, barulah semangat untuk belajar. Begitu juga ilmu agama. Ilmu akademik tu termasuk ilmu fardu kifayah, tuan-tuan. Jangan kita ingat ni kitab ni cerita pasal ilmu agama saja. Tidak. Semua ilmu. Ilmu yang fardu ain ia tauhid, fikih, tasawuf. Fikih tu pecah. Ibadat, munakahat, muamalat, jenayat, faraid.
Ada ulama masukkan faraid, ada ulama kata tak masuk. Kemudian tasawuf, adab dengan ibu bapa, adab dengan guru, adab dengan kawan, adab dengan kitab, adab dengan ilmu, macam-macam adab. Adab dengan suami isteri, adab dengan anak, adab dengan pelbagai lagi. Baik, kemudian ilmu yang lain. Contoh kalau kat seluruh agama, ilmu sirah, sejarah, dan paling utama, sejarah yang paling utama ialah Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada lahir sehinggalah wafat. Itu sejarah yang paling utama. Sehingga ada ulama kata tak belajar sejarah lain, belajar sejarah Rasulullah pun dah cukup dah. Tapi dalam sekolah agama kita ada tambahlah sejarah keislaman tu kan, khalifah seterusnya, dan juga kerajaan-kerajaan Islam. Baik, itu dah masuk fardu kifayah. Ilmu tafsir, dan sebagainya. Ilmu tajwid, dah masuk fardu kifayah. Jadi ilmu akademik ni, BM, BI, matematik, sains dan seterusnya, itu juga ilmu fardu kifayah. Masuk dalam erti kata kalau menuntut ilmu tu dapat pahala, termasuklah ilmu fardu kifayah tu tadi. Dapat pahala. Jangan kita ingat sekolah agama je dapat pahala, sekolah kebangsaan tidak dapat juga. Dapat juga. Yang orang Islam lah, yang bukan Islam buat apa kebaikan pun tak ada pahalanya. Baik, ya Ustaz, ya. Sebab itulah agama Islam tu syarat untuk mengesahkan segala ibadat. Keislaman tu syarat sah untuk mengesahkan syarat untuk mengesahkan segala jenis ibadat, sama ada ibadat khusus atau ibadat umum. Syarat sah sembahyang mesti Islam, akidahnya betul. Syarat sah puasa, zakat, haji, semuanya yang pertama mesti Islam, akidahnya betul, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia mengaku Islam bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah pun tak diterima. Banyak kali saya sebutkan. Berdasarkan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku pecah 73 golongan. Itu yang mengaku Islam tu 73 pecah. Semua masuk neraka kecuali satu. Dalam kitab syarah hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maknanya kalau dia mengaku Islam saja tapi akidahnya salah, tak sepadan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bukan Ahlus Sunnah. Bila bukan Ahlus Sunnah, bukan Islam. Ustaz, tak baik kafirkan orang. Saya tak cakap siapa-siapa pun kafir. Tetapi kalau akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bukan Islam. Kalau kita jumpa orang yang akidahnya salah, apa yang kita nak buat? Adakah kita terus kafir? Tak boleh. Bukan itu caranya. Ya tak? Kita dah belajar, ini masuk sekali kelebihan ilmu tauhid. Kelebihan ilmu tauhid kita tahu, minggu lepas pun saya dah sebut ringkas, dapat membezakan akidah yang betul dan akidah yang salah. Baik, kalau kita dah jumpa orang yang akidahnya salah, contohnya macam mana akidah ni dalam hati, macam mana kita boleh tahu orang tu akidah salah atau betul? Bila dia bercakap. Macam bercinta, ya tak? You tak cakap you love I, mana I tahu? I dah kahwin orang lain dah. I ingat you nak kawan je dengan I. Cinta kan kena luahkan. Tapi kalau boleh dah kahwin lah, luahkan. Belum kahwin, luahkan nanti kan dah macam suami isteri pula. Ya tak? Tu yang bahayanya macam itulah. Tapi kalau luahkan saja, jaga batas, boleh. Kemudian ni lah, langsungkan perkahwinan. Susah sekarang hantaran tinggi. Tu satu lagi nak sebut. Alang-alang nak sebut hantaran. Dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab ibadat, kitab-kitab munakahat lah. Kalau dulu kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, yang wajib tu apa? Duit yang wajib si pengantin lelaki bagi kepada si perempuan, pengantin perempuan tu, yang wajib apa? Mas kahwin, mahar. Hantaran wajib tak? Bukan kata wajib, tak ada dalam kitab. Bukan kata wajib, dalam kitab tak ada hantaran. Inilah ustaz yang saya cari sama ni. Bakal pengantin lelaki suka betul. Inilah dia. Dah lama saya mencari ustaz yang mengatakan bahawasanya mas kahwin ni tak wajib.
Wajib cuma mas kahwin tak wajib. Hantaran tak wajib. Hanya mas kahwin saja. Ini pula Johor RM22.5 tunai. Mana datang RM22.5 tu? Cerita Piramli tu. Daripada cerita Piramli kita silap. RM22.5 tunai. Tak kenapa ambil RM22.5 tunai tu kan. Paling murah setakat ni kat Malaysia. Baik. Jadi betul ke tidak? Betul. Dalam kitab takkan saya nak bohong. Balik ni semak balik Matla'ul Badruddin. Ada tak? Daripada awal bab munakahat sampai habis, ada tak sebut mas kahwin lagi? Hantaran. Yang sebenar tak ada. Mas kahwin tu yang wajib. Mas kahwin tu pun untuk pengantin perempuan, untuk disimpan. Habis nak buat majlis? Baik, sekarang masuk pula buat majlis. Dia berkait semua tu. Dia kenapa minta hantaran? Kenapa? Sebab yang perempuan nak buat majlis. Timbul lagi persoalan. Yang sunat buat majlis tu hukumnya wajib ke sunat? Sunat. Baik. Siapa yang sunat buat majlis? Dipanggil walimatul urus. Walimah tu jamuan, urus tu pengantin. Jamuan pengantin. Yang sunat dalam kitab, sunat buat walimatul urus tu siapa? Pengantin lelaki. Bukan pihak lelaki, pengantin lelaki. Kalau pengantin lelaki tak mampu buat seorang, pihak lah, maknanya satu keluarga lah, bergabung bergabung. Maknanya bekerjasama buat majlis. Tapi duit daripada duit pihak pengantin lelaki lah buat majlis. Dalam kitab ada tak perempuan buat majlis? Tak ada, tak disunatkan. Tapi kalau buat haram tak? Tak haram. Dia kira jamuan. Dapatlah pahala bagi makan orang. Tapi bukan pahala walimatul urus. Ini kena telus tuan-tuan ya. Saya beritahulah, maknanya adakah itu suatu kesalahan sampai jatuh haram? Tidak. Tidak. Boleh buat jamuan, tapi namanya bukan walimatul urus. Salah nama je lah ustaz. Ya salah nama. Tapi kalau awak, saya suruh padam walimatul urus tu, awak nak? Oi, mana boleh. Mesti mau tulis. Tak kira lah pihak lelaki ke pihak perempuan, mesti mau tulis walimatul urus. Itu tu yang masalah tu. Penamaan tu walaupun cuma penamaan, tapi awak dah salah menamakan majlis tu. Baik. Jadi satu masalah penamaan. Yang kedua masalahnya, yang perempuan, pihak perempuan ni buat majlis bukan duit pihak perempuan, daripada duit hantaran pengantin lelaki tu tadi. Kerja siang malam pagi petang. Jodoh dah jumpa, nak cari duit hantaran tu yang bertangguh setahun. Tunangnya tunang hidup, tunang mati lah, macam-macam. Ada tunang hidup, tunang mati. Tunang hidup macam mana? Tunang hidup tarikhnya boleh bertukar-tukar. Tunang mati sampai tarikh duit hantaran tak cukup, orang lain lah yang akan berkahwin dengan bunga akan disunting oleh kumbang yang lain. Macam pasal apa tu? Dia tunangnya tu pasal apa? Nak mencukupkan duit hantaran. Baik. Jadi yang sebenarnya kalau nak buat majlis boleh. Yang pertama nama, kalau boleh lah. Kalau tak boleh juga pulanglah kan. Ini saya sampaikan saja. Yang kedua, kena minta izin pengantin lelaki. Bapak perempuan ni, bakal bapak mertua ni minta izin pengantin lelaki. Contohlah nama pengantin lelaki. Siapa nak buat contoh? Fakhruddin, contohlah yang belum kahwin lah kena kan. Yang nak kahwin nak kena lah. Baik. Ni Fakhruddin ni, bapak nak buat majlis ni untuk apa nama ni, korang ni, tapi bapak nak buat majlis atas nama awak sendiri. Boleh tak? Boleh. Jadi majlis walimatul urus, kahwinan pengantin lelaki mana? Fakhruddin. Dengan siapa? Dia bukan pasangannya dengan Fakhruddin, tak. Fakhruddin dulu ke atas. Nama Fakhruddin tu ke atas, pengantin lelaki ke atas. Apa nak? Bakal bapak mertua. Apa nak? Mana nak? Mesti mau cakap ni majlis pihak perempuan. Kalau nak baguslah, alhamdulillah. Memang terang hati betul.
lembut hati betul orang tua ni. Memang dahsyat, ikut kitab betul. Ya tak? Awak betul Ustaz? Saya dah kahwin baru dapat ilmu ni. Tak dapatlah amalkan. Nantilah saya ada anak perempuan ni kan. Nanti saya buatlah macam mana kan. Minta izin dengan bakal menantu tu kan. Ni nak buat majlis ni tapi atas nama awak lah kan. Wah, suka dia. Baik, itu pertama nama. Kalau nak oleh mantu urus kena minta izin pengantin lelaki. Kalau tak minta juga pun, memang zaman sekarang tak minta pun, memang nama tu majlis pihak perempuan, taklah haram. Cuma pahalanya tu tak dapatlah pahala oleh mantu urus, pahala bagi makan orang sahaja. Cuma lagi satu, menyusahkan pengantin. Kadang pengantin lelaki pun tak buat majlis. Pasal apa? Duit dah habis bagi hantaran. Tak apa Ustaz, pihak perempuan dah buat. Awak yang sunat buat. Kadang yang buat pun kecil-kecilan je kan. Tak apalah, yang penting buatlah. Jangan sampai dek kerana habis buat hantaran sampai tak buat majlis pihak lelaki. Baik. Kemudian apa nama ni tadi? Itulah ceritanya. Maknanya walimatul urus tu yang sunat lelaki buat. Kemudian yang hantaran ni sebenarnya tak ada dalam kitab dalam Islam, tetapi kalau nak juga bagi dibenarkan. Cuma berpada-padalah. Lulusan SPM minta sampai, maaf cakap ni, minta maaf tuan-tuan kalau ada kena ke apa ni, contoh je cerita minta maaf. Wah, sampai 20,000, 30,000. Masak aja Maggi pandai. Lain pandai. Masak nasi, masak nasi kalau tak pakai periuk elektrik, hangus. Minta maaf ni tak kena guna siapa-siapa ni, cerita aja ya. Sekarang kan senang pakai cetak je kan, periuk elektrik kan. Cuba periuk elektriknya rosak satu hari. Suruh masak pakai periuk biasa, buka api tu kan. Bukan pakai kayu api gas tu. Sampai berapa minit kena tunggu. Berapa minit kena kacau, lepas tu kena tutup tu berapa minit. Dah tutup tu padam api tu semua kan. Itu tu hangus, fail tu. Belum cerita lauk lagi. Baik, kalau kena suami yang redha tak apalah. Kan ada, saya pernah cerita tu kan, yang orang Jepun tu kan. Bininya masak apa pun sedap je dia kata. Pasal apa? Dia kesiankan bininya kan. Dah susah-susah masak, kalau kata tak sedap dia penat, kecil hati kan. Jadi dia pun main sedap je, sedap. Baik. Jadi berpada-pada. Dan kalau boleh kalau mampulah kita ikut amalan kitab tu, ikutlah. Kalau tak mampu, saya pun beritahu benda tu taklah sampai haram, cuma menyusahkan pengantin lelaki. Kadang sampai berhutang. Kan dalam cerita Piramli kan ada kan yang bergaduh. Yang seorang tu bergaduh sampai menari-menari tu kan. Yang sebelah dia tu bergaduh pasal apa? Anak dah berderet, hutang majlis tak habis lagi, hutang pantaran kan, tak habis lagi bayar. Inilah kemarin bapak awak minta ni, tak habis lagi, anak dah berderet ni, betul tak? Tak habis lagi bayar hutang untuk majlis ni satu hari aja. Dia biasa macam tu lah. Kalau perempuan ni kena pula anak bongsu, lagilah nak grand lagi. Itu tak cukup grand. Kalau anak tunggal perempuan, lagilah. Inilah satu-satunya anak kami, ya tak? Lagi grand. Berhutang, biar berhutang tak apa. Jangan, kita jangan sampai macam tu. Nanti yang susah anak kita juga dengan pasangan dia. Bukan kita yang bayar tu, anak-anak kita tu. Dah itu pula, ini tambah lagi tuan menambah perasa. Dahlah kita ambil duit menantu untuk buat majlis. Majlis tu nama kita, nama anak-anak perempuan kita. Lepas tu yang salam kaut tu siapa yang ambil? Tak maaf cakap tuan. Ada salam kaut. Orang Melayu ni memang sukalah sedekah, tak diwajibkan pun. Orang bagi makan free. Tapi dah jadi satu adat yang tak berapa bagus sebenarnya. Mesti salam kaut. Kalau salam tak ada kautannya, dia macam melekat salamnya, tak lepas-lepas. Kau tertinggal ke apa kau punya sampul ni?
Jadi paling kurang kena ada sampul kosong baru lepas. Kalau tak lepas, habislah, tak balik. Ya tak? Bukan tak dapat hadiah tu tak apa lagi, tak balik tu tak lepas. Ni cerita lah, tak ada pernah berlaku, tak ada rasa tak ada lah. Cuma kalau sampul kosong tu pernah juga dengar cerita. Siapa ni bagi sampul kosong? Janganlah, awak kan nak bagi makan kat orang. Duit pula duit menantu, tak? Patut menantu tu yang salam, yang menadah salam kau tu. Jadi patah balik kat situ modalnya kan. Siap kira ni balik modal tak ni? Balik modal tak? Balik modal. Awak ingat apa, niaga ke apa? Itu sebenarnya adat-adat yang kita tak perasan, yang boleh menjadi menyusahkanlah pasangan orang, bukan sekat pasangan, orang lain pun ya. Kita jemputkan semua yang kaya, yang miskin. Tapi yang miskin datang, kadang buka RM1. Janganlah macam tu. Orang tak bagi pun tak apa. Niat kita nak beri pahala, nak bagi makan orang tu dapat pahala. Tapi kalau dah macam tu RM1, itu dah hilanglah pahalanya. Jadi ini semua kadang-kadang tak perasan tuan-tuan, dia dah jadi adat. Ni saya nasihatkan pun untuk diri saya juga. Saya pun ada anak perempuan. Ya tak? Nanti kalau saya lupa ingatkan saya. Ustaz, ni daripada rombongan jemaah daripada Ulu Tebrau, kami salam kosong Ustaz ya. Ya, tak apa. Ustaz jangan bersedih. Tak, memang betul macam tu. Ni pun pakai duit saya, tak pakai duit menantu. Mudah-mudahan ya tak. Kalau panjang umur ya tak. Baik. Jadi atas kita lah. Sebab saya nak buat perubahan tu bukannya saya ni ada pengaruh yang kuat. Saya cuma sampaikan maklumat. Kalau tuan-tuan kuat, amalkan. Kalau tak kuat, doa ajalah. Mana yang tak baik tu kita taubat ajalah. Baik. Tu kelebihan apa? Masuk balik kelebihan. Apa ceritanya tadi sampai kahwin ni tadi? Masuk balik bab kelebihan belajar tauhid. Bila belajar tauhid, kita dapat tahu mana betul, mana salah. Kita dapat tahu mana betul, mana salah. Kalau kita jumpa orang yang akidahnya salah, macam mana kita tahu dia akidah salah? Dia kata bila dia bercakap, itu tadi, itu yang sampai kahwin semua tu meluahkan perasaan ya. I love you kan. Baik, jadi bila satu orang dia cakap dan kata-kata dia tu adalah menunjukkan akidah yang salah, maknanya dalam hati dia akidahnya salah. Punca yang pertama, dia tak ada ilmu, tak belajar tauhid. Yang kedua, dia tak mendalami tauhid. Mungkin belajar agama umum saja tapi tak mendalami. Yang ketiga, mungkin ada pengaruh ajaran sesat. Dia tak tahu ajaran tu sesat, jadi dia terpengaruh. Dan yang keempat, yang paling teruk, na'udzubillah min zalik, dia tahu dia salah tapi dia tak nak berubah. Itu bahaya. Na'udzubillah min zalik. Jadi tugas kita, kalau kita jumpa orang yang tujuan kita tu bukanlah nak cek awak akidah betul ke salah, cuba cakap. Bukan itu yang saya suruh. Tidak. Lepas kita belajar tauhid ni, kita cek semua orang ni Haji Razak, cuba cakap pasal tauhid. Ni bukan macam tu. Bukan disuruh macam tu, tidak. Yang pertama, bila kita belajar tauhid, sekurang-kurangnya akidah kita, hati kita ni kenal siapa yang kita sembah. Kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, sembahyang fardu, sembahyang sunat, puasa, zakat, haji, beribadat, segala jenis ibadat tu, itu kita tahu kepada siapa. Kita kenal Tuhan kita. Tidaklah kita ni sembahyang tapi tak kenal Tuhan kita, siapa yang kita sembah. Yang kedua, kita nak mengelak daripada fahaman-fahaman yang sesat. Zaman sekarang banyak tuan-tuan Rasulullah aja dah ingatkan 73 yang mengaku Islam tu pecah 73. Kiai Idrus Ramli di Indonesia, dia ni salah seorang ahli Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang besar yang berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sendiri dalam ceramahan cakap di Indonesia ni 300 ajaran sesat. Jabatan Agama Islam Selangor pun dah senaraikan 30 ajaran sesat. Kat Malaysia Jabatan Agama Johor pun ada senaraikan berapa, tak silap 20 ke 30 juga ajaran sesat. Salah satunya ajaran kahar tu kan, ayah pin, kahar, macam-macam.
Jadi cara untuk kita kenal akidah tu betul atau salah tu, satu, bila dah diisytiharkan sesat, senanglah. Itu pun kena tahu juga ciri-ciri ajaran sesat tu. Kalau tak kenal pun kita pun tak tahu. Sebab ajaran sesat ni kadang-kadang dia punya pegangan Al-Quran dan hadis. Bukan kadang-kadang, memang pun Quran dan hadis. Tapi tak ada ijma' ulama' dan qiyas. Itu salah satu tandanya. Bila dia sebut ayat Quran, dia sebut hadis, bila kita tanya ini daripada kitab tafsir mana ya, kita tanya baik-baik lah. Jangan tuduh-tuduh kan. Jangan gertak-gertak. Kalau gertak-gertak ni marah dia, tak? Lembut-lembut. Kena pula kalau dia ustaz, kita orang biasa kan. Minta maaf ustaz, nak tanya ni yang ustaz huraikan ayat Quran tadi daripada kitab tafsir mana ustaz ya? Saya nak buat rujukan. Jangan cakap begitulah, baik-baik kan. Jangan marah-marah. Ustaz ni tak ada je. Jangan. Baik-baik. Jadi kalau dia kata ni dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, sila rujuk. Alhamdulillah lah. Kadang dia tak sebut, orang tak tanya dia tak sebut tafsir mana kan. Hadis, syarah hadis mana, bila kita tanya baru disebut. Kadang macam tu. Tapi ada juga yang kita tanya tanya baik-baik sehabis lembut. Minta maaf ustaz ni, kalau orang yang Jawa caluk ngapura. Kula gitulah bahasa Jawa halus lah kan. Ada nakon gini piye, ada skondi. Iki dalilnya skondi ni orang Jawa lah kan. Ni daripada mana dalilnya ya ustaz? Cakap lembut. Kalau dia melawan kita ni jangan banyak tanya. Orang banyak tanya ni macam Bani Israel. Itu macam ada ke tak ada sebenarnya dalilnya. Kalau tak ada maknanya patutlah dia berkata-kata demikian. Itu yang bahayalah. Baik. Itu kelebihan kita belajar. Kalau kita jumpa orang yang kita kenal, ini ajaran sesat ni, cara dia yang pertama kita sampaikan kat dia. Contoh namanya Man. Minta maaf siapa dia nama Man sini. Man, minta maaf. Man, kalau tak silap aku yang kau sebut tadi tu, contohnya Allah pinjamkan kuasa bermakhluk ni yang kau sebut tadi, contohlah ini ajaran Mu'tazilah Man. Dalam kitab ada sebut, kitab agama pun ada sebut fahaman Mu'tazilah, Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Mana tahu si Man tu, oh iya ke, astagfirullahalazim, salah aku punya. Terima kasihlah beritahu bakar, contoh bakar lah kan. Ya Man, tak apa Man, kita sambil saling nasihat-menasihati tak? Betul kan? Alhamdulillah. Kalau orang yang kita sampaikan dia melawan, itu dah kita jangan tak boleh nak buat apalah. Kita dah sampaikan. Tak? Man ni akidah Mu'tazilah ni, Allah pinjamkan kuasa bermakhluk, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bila bukan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Islam Man. Akidah ni salah. Habis keadaan orang tu macam mana? Dia tak dihukumkan kafir sebab dia jahil, satu. Tapi kalau dah disampaikan kebenaran, ini ajaran sesat Mu'tazilah, yang ahlu sunnah begini, pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah makhluk ada pilihan sendiri, seolah-olah makhluk boleh bergerak sendiri. Hakikatnya Allah yang gerakkan, Allah yang tentukan kehendak makhluk tu nak baik ke nak buat jahat. Dah disampaikan, kata tak adalah, ini sebenarnya Ustaz Aidil ni, geng-geng Ustaz Aidil ni lah. Ni Ustaz Aidil dengan kitab-kitabnya ni. Kalau macam tu, kita pun dah tak boleh nak buat apalah. Jangan petik nama saya, petik nama kitab. Pasal kitab ni tak ada nama saya pun. Ni kitab-kitab para ulama semua. Baik, sambung sini. Jadi kena tahu kelebihan ilmu, barulah semangat untuk kita belajar. Kalau tak tahu, tu yang kita tak nak, ataupun macam-macam alasan kita tolak, tak nak belajar. Penuntut ilmu sepatutnya memenatkan dirinya dalam berusaha, bertekun dan bertungkus lumus meneliti kebaikan-kebaikan ilmu. Sesungguhnya ilmu itu kekal, sedangkan harta itu binasa. Seperti kata Amirul Mukminin Ali bin Abu Talib yang Allah muliakan wajahnya, artinya lebih kurang, kami redha terhadap pembahagian yang dilakukan oleh Tuhan Al-Jabbar, yang mana kami diberi ilmu dan orang kafir diberi harta. Sesungguhnya harta itu tidak lama akan musnah, sedangkan ilmu itu terus kekal. Sebutan yang baik akan diperoleh melalui ilmu yang berfaedah.
Yang demikian itu akan kekal selepas kematiannya kerana kehidupannya yang bersifat abadi. Sifat abadi tu apa? Kekal lah. Kehidupan akhirat tu kekal. Asy-Syaikh Al-Ajal Zahiruddin Mufti A'immah Al-Hasan bin Ali yang dikenal dengan Al-Maghribani telah membaca kepadaku sepotong syair. Artinya lebih kurang, orang-orang yang jahil adalah orang yang mati sebelum mati, manakala orang-orang yang berilmu itu walaupun sudah mati tetapi masih terus hidup. Syekhul Islam Burhanuddin telah membaca satu syair kepadaku. Artinya lebih kurang, orang-orang yang jahil adalah orang-orang yang mati sebelum mati, jasad-jasad mereka terkubur sebelum dikuburi. Orang-orang yang tidak menghidupkan ilmu adalah orang yang mati, cuma tidak dibangkitkan di padang mahsyar ketika ia bangkit dari kelalaian. Orang yang jahil tu tak ada ilmu, dia anggap orang yang telah mati, tak ada manfaat. Syair lain pula menyebut artinya lebih kurang, orang yang bersahabat dengan ilmu akan hidup kekal sesudah mati, sedangkan tulang temulangnya hancur di dalam tanah. Si jahil, si bodoh adalah orang yang mati. Dia berjalan di atas muka bumi dengan menyangkakan bahawa dia masih hidup, padahal dia sudah tiada lagi. Allah, dahsyat kata ulama. Orang bodoh ni macam mati, ya Allah. Syekhul Islam Burhanuddin membaca satu syair kepada kami, artinya lebih kurang, ingatlah ketika ilmu berada di martabat yang tertinggi, selepasnya diikuti darjat ketinggian yang diperoleh daripada perhimpunan raksasa manusia. Itu bila? Padang mahsyar lah. Kemuliaan orang yang berilmu akan kekal berlipat ganda, sedangkan si jahil bila mati hanya akan berada di dalam tanah. Orang yang berilmu sudah jauh tiada lagi harapan untuk mencapai kemuncak kemuliaan ilmu bagi orang yang telah mencapai kemuliaan sebagai raja, pemerintah, askar. Orang yang berilmu ni dianggap mencapai kemuncak kemuliaan ilmu, kemuncak kemuliaan yang tertinggi. Aku akan tuliskan untukmu sebahagian daripada kelebihan yang ada pada ilmu, maka dengarilah walaupun tidak semua kelebihannya disebutkan. Apa dia? Ilmu itu cahaya yang dapat menerangi kegelapan kejahilan. Ilmu itu cahaya. Setiap cahaya dapat menunjuk jalan supaya terlepas daripada buta kejahilan dan kesesatan. Si jahil akan mengharungi kepekatan kegelapan sepanjang masa. Cahaya, ilmu tu cahaya. Kalau kita nak buat sesuatu, ini hukumnya apa? Ni tahu. Bila ada ilmu, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat, ini hukumnya harus, ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram. Tahu. Tak ada ilmu, bedal je lah. Main bedal aja. Ya tak? Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan macam tu. Jalan raya je kalau bedal je pun boleh sesat. Sesat satu, masuk gaung satu. Ya tak? Jadi kena ada cahaya. Buka lampu tu, malam kena buka lampu. Tak buka lampu, ya tak? Belakang tu ada kubur, ya tak? Salah kona masuk kubur, ya tak? Kawasan kubur. Itu salah satu kelebihan ilmu. Ilmu tu cahaya. Nanti ada banyak lagi, kita akan sambung akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama walaupun sedikit, mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.